Maka sahabat kata, kalau kau nak tahu hakikat taqwa tersebut, itulah dia. Apa dia? Hati-hati dalam menjalani kehidupan di dalam dunia. Hati-hati ketika bercakap. Hati-hati ketika memandang. Hati-hati ketika mendengar. Hati-hati ketika menyentuh. Hati-hati ketika melangkah. Segala perkara yang dilakukan dalam keadaan berhati-hati. Tersalah cakap, bercakap benda yang dimurkai Allah. Tersalah pandang, memandang perkara yang dibenci Allah. Tersalah sentuh, menyentuh perkara yang diharamkan oleh Allah. Tersalah langkah, melangkah ke tempat yang dimurkai oleh Allah. Maka itu bukan orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Maulana Muhammadin an-nuril mudhibil nisyani bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, permudahkanlah urusan kami, bukakan pintalan lidah kami agar manusia memahami perkataan kami. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, kita bersyukur kepada Allah serta salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana diberikan kita ini kesempatan dan kelapangan sehingga dapat kita bersama-sama berhimpun di dalam rumah Allah Jalla Jalaluh yang di dalamnya adalah tempat untuk kita ini mendapatkan akan rahmat, keredaan dan juga keberkatan daripada Allah Jalla Jalaluh. Dan bersyukur kerana kita dapat mengerjakan akan titah perintah Allah Jalla Jalaluh, mengerjakan salat maghribnya berjamaah di masjid ini, dan kemudian diberikan peluang oleh Allah berkumpul di dalam ruangan Radhatun min Riyadil Jannah, taman daripada taman-taman syurga. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, apabila kalian bertemu dengan taman-taman syurga, maka datangilah akan taman-taman syurga tersebut. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in bertanya, bagaimana mungkin adanya taman syurga di dalam dunia ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dijawab oleh baginda, apabila kalian bertemu dengan sekumpulan manusia yang di dalam sekumpulan itu terdapat mereka berbicara tentang Allah dan Rasul dan mengingatkan kalian tentang yaumul akhir, maka datangilah akan majlis tersebut, kerana itulah radah, iaitu taman daripada taman-taman syurga Allah Jalla Jalaluh. Maka bersyukur kerana kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk berkumpul di dalam taman syurga ini. Maka lihatkan akan semangat kita, tunjukkan akan kesungguhan kita dalam menuntut ilmu, bukan sekadar menjadi tempat pengisian waktu sementara menunggu Isyak. Banyak tempat yang saya ingatkan, terlalu ramai jamaah di masjid yang hanya menjadikan kuliah maghrib mereka itu sekadar untuk nak menunggu waktu Isyak. Bukan dijadikan sebagai majlis yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Ini saya kata, orang kalau jemput saya kuliah, sama ada dijemput lagi atau tak jemput lagi dah. Kerana apa? Kerana nak mengingatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian tentang kelebihan majlis ilmu ini.
yang bukan sekadar untuk mencukupkan kuota ataupun kuota untuk pihak masjid mengadakan majlis ilmu, untuk nak dikeluarkan akan duitnya dan sebagainya, ataupun untuk mengadakan pengisian sekadar pengisian sahaja. Sedangkan jamaah yang hadir di dalamnya tidak merasakan ini adalah merupakan taman syurga Allah. Tidak merasakan yang ini adalah jalan untuk mendapat ilmu daripada Allah. Tidak merasakan ini adalah satu majlis yang besar, yang mana tidak ada dalam taman syurga ataupun taman-taman yang lain dalam dunia melainkan taman ini. Sedangkan kita semua beria-ia memohon kepada Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Banyak doa kita, imam kita membaca doa minta untuk dimasukkan ke dalam syurga. Tetapi apabila Allah mengurniakan kita taman-taman syurga di dunia, kita tidak bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya dan merebutnya. Maka ini adalah satu kekurangan, ini adalah satu kerugian kepada saya dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian apabila Allah memberikan ruangan untuk berada dalam taman syurga, tapi kita tidak merebutkan akan taman syurga tersebut. Tidak bersungguh-sungguh kita dalam mendapatkan ilmu. Maka alhamdulillah pada malam ini sebagai majlis suai kenal lah, ya, untuk saya datang ke sini. Yang biasa saya datang ke sini kuliah duha, kuliah muslimat, dan ada juga muslimin di antaranya. Tetapi ini kali pertama saya datang untuk kuliah maghrib di sini sebagai pengisian rohani kepada saya dan tuan-tuan dan puan-puan. Maka biarlah datang kali pertama ini bersuai kenal kita, berta'aruf kita dengan kita mengenal akan ilmu itu sebenarnya. Kerana banyak, saya ke mana saja, masjid, sama ada masjid negeri, masjid negara dan sebagainya, bila kita adakan kuliah maghrib, maka saya akan ingatkan kepada setiap yang hadir, khususan para muslimin, kerana inilah waktu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk hadir dalam taman syurga ini. Tetapi kita tidak menampakkan kesungguhan. Dan insya-Allah kalau ada rezeki di lain yang masa, kalau dijemputlah, maka tunjukkan kesungguhan kita tuan-tuan dan puan-puan, ya, dengan hadirnya majlis ilmu. Seperti mana anak cucu kita datang ke sekolah, kita suruh mereka duduk di depan, kita suruh mereka bawa beg sekolah, kita suruh mereka bawa pen, kita suruh bawa buku untuk mencatat ilmu yang diajarkan oleh guru-guru mereka di sekolah. Tetapi kita yang menyuruh anak cucu kita untuk pergi sekolah dengan kelengkapan, tetapi kita yang hadir di dalam madrasah ini, hadir dalam majlis ilmu yang sebegini, kita tidak menunjukkan kesungguhan dengan kertasnya, dengan pennya, dengan bukunya dan sebagainya. Tapi malam ni tak apalah, kerana hari pertama saya datang ke sini. Hari yang akan datang insya-Allah kalau ada rezeki mengaji, biar berkitab, biar berbuku, biar bercatat dan sebagainya. Kerana apa? Kerana Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita, barang siapa yang hadir dalam majlis ilmu tanpa membawa kertas dan pena ataupun pennya, maka dia dikira seolah-olah orang yang datang ke kilang gandum tanpa membawa gandumnya. Maksudnya, kita pergi ke kilang gandum, minta kat orang kilang, saya nak proses gandum. Tetapi orang kilang gandum tanya, mana gandumnya? Tak ada. Maka apa jadi kepada kita? Menjadi orang yang sia-sia ketika mendapatkan akan majlis ilmu tanpa kita mengikatnya dengan catatan-catatan amal kita ataupun catatan-catatan ilmu tersebut. Kata Imam Al-Ghazali, ilmu itu umpama binatang liar. Maka tambatlah ilmu tersebut, yakni ikatlah ilmu tersebut dengan tambatan, yakni dengan pen ataupun kalam dan juga warakah, iaitu pen dan pensel ataupun pensel dan kertas untuk nak mendapatkan dan mengikat akan ilmu tersebut. Ini bukan pesanan kepada tuan-tuan dan puan-puan sahaja, tetapi pada diri saya. Agar kuliah-kuliah yang lain, dan mungkin dimaklumkan di sini, kuliah tiap-tiap malam ada kuliah tak sini? Ada kuliah, tiap-tiap malam kuliah. Maka datangkan dengan kitabnya, dengan buku catatannya, dengan kalamnya untuk menunjukkan yang tuan-tuan dan puan-puan dan saya, kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh nak mendapatkan ilmu daripada Allah Jalla Jalaluh. InsyaAllah. Mudah-mudahan, ya, apa yang saya katakan ini bukanlah sebagai leteran, bukanlah sebagai bebelan, tetapi ini adalah merupakan peringatan. Mungkin kadang-kadang kita dah duduk dalam majlis ilmu berpuluhan tahun, sehingga kita menjadi orang-orang yang alah bisa tegal biasa, menjadi orang yang mungkin sudah terlupa ataupun terleka tentang kelebihan majlis ilmu ini. Maka saya seru tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadir majlis ilmu, nampakkan akan kesungguhan kita, ya, ketika menghadap akan ilmu, ketika nak mengambil akan ilmu, yang mana ilmu ini seperti Nabi SAW menerima ilmu daripada Jibril alaihi salam, bertalaqi wal musyafahah, sehingga bertemu lutut Nabi dengan lutut Jibril alaihi salam selama 23 tahun lamanya.
Bukan Nabi SAW duduk berehat saja di rumah, Jibril datang. La. Nabi bergerak menuju ke mana saja beradanya Jibril, Nabi pergi. Kadang-kadang Jibril datang, kadang-kadang Nabi pergi ke gua dan sebagainya untuk didatangi oleh Jibril. Bertemu lutut dengan lutut, Nabi bertanya, Jibril memberikan jawapan. Bertalaqinya Nabi wal musyafahah 23 tahun. Maka kalau kita yang nak dapatkan ilmu tetapi tidak menuruti langkah seperti mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ilmu, maka mana mungkin ilmu akan dicurahkan ke dalam diri kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka sebab itulah jangan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kita mengaji, tetapi hanya bagaikan mencurah di daun keladi yang tidak melekat dalam hati kita oleh kerana kelalaian kita dalam meraihkan majlis ilmu. Kelalaian kita dalam membesarkan majlis ilmu, kelalaian kita dalam menghargai akan majlis ilmu, sehingga kita dapat ilmu tetapi tidak mendapatkan akan manfaatnya bagi ilmu tersebut. Maka sebab itulah al-ilmu nafi'. Kita nak belajar, tuan-tuan dan puan-puan, ilmu yang nafi', iaitu yang mendatangkan manfaat fi dunia wal akhirah. Yang Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, yang saya syarah di sini pada kuliah duha untuk muslimin dan muslimat, adalah menerangkan kepada kita tanda-tanda ilmu itu adalah merupakan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Di antaranya adalah bila kalian hadir di dalam majlis ilmu ataupun belajar ilmu tersebut, ia menambahkan ketakutan kalian kepada Allah. Yang kedua, bila belajar, ia menambahkan diri kalian dapat melihat diri sendiri, keaiban dan kesalahan diri sendiri. Makin belajar, makin dapat ilmu, makin nampak salah diri supaya dapat melakukan koreksi diri, melakukan pembetulan kepada diri kita. Tetapi kalau kita mengaji, tetapi tidak nampak kesalahan diri, yang nampak hanyalah nampak kesalahan orang lain, bermaksud apa yang kita pelajari itu tidak mendatangkan manfaat kepada kita. Maka ini tanda-tanda ilmu yang nafi', yang bermanfaat antaranya. Maka sungguh-sungguhlah diri kita berdoa kepada Allah, berikhtiar dan berusaha untuk hadir dalam majlis ilmu begini dengan kesungguhan yang disebutkan sebagai orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak semestinya jihad itu, tuan-tuan dan puan-puan, kena pergi Palestin. Tak semestinya tuan-tuan sekalian untuk mengangkat senjata melawan musuh lah. Tapi di antara jalan jihad adalah hadir dalam majlis ilmu dengan bersungguh-sungguh. Orang yang hadir majlis ilmu, mendapatkan ilmu bersungguh-sungguh, datangnya dan perginya, maka matinya dia dikira sebagai mati yang syahid di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Maka tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saat ini sedang berada di majlis yang mendatangkan jalan untuk tuan-tuan dan puan-puan mati sebagai orang yang mati syahid, insya-Allah. Tetapi syarat menjadi orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, insya-Allah. Okey? Jadi itu sekadar pengenalan lah daripada saya. Minta maaf lah, saya ni bukan orang muda dah, orang tua jugalah. Lebih kurang kita ni sebaya lah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi 24 tahun saya dalam jalan bercakap dengan orang ni. Tak lama mana, baru 24 tahun saya bercakap dengan orang dakwah. Maka dah terlalu banyak dah kita melihat bagaimana keadaan orang menuntut ilmu. Sudah terlalu banyak sangat melihat bagaimana orang yang datang majlis ilmu, pergi dan baliknya, datang dan pulangnya itu, tetapi tidak membawa pulang apa-apa manfaat. Kerana apa? Kerana niatnya. Niatnya datang majlis kuliah maghrib sebab nak tunggu isyak. Niatnya sebab alang-alang dah isyak nak masuk dah, tak payah balik lah, duduk je lah tunggu kuliah ni. Ustaz ni bebil lah, dengar tak dengar sudah. Maka baliklah dia. Maka datang balik, tak ada apa-apa. Kerana setiap amal itu adalah merupakan dengan niat, betul tak? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ila al-akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap amal itu dengan niat, dan setiap perkara itu akan diberikan balasannya mengikut atas niat-niat kalian. Maka kalau niatnya hanya nak menunggu isyak, maka dapatlah tunggu isyak. Tapi niatnya kerana nak dapatkan secebis ilmu daripada Allah di dalam majlis ini untuk menjadi orang yang berilmu, yakni ulama lah, orang yang alim, maka Allah Ta'ala akan kurniakan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan apa yang kita niatkan, insya-Allah. Okey? Itu pembukaan sajalah. Ini berapa jam bagi saya cakap ni? Cakap sampai pukul apa ni? Sampai pukul apa cakap ni? Sampai isyak berhenti? Ke sampai pukul apa? Mana berhenti pukul apa ni? Pukul 9? Ke apa? Ke masuk isyak je berhenti dah? Isyak nak dekat dah ni. Jangan biar saya bercakap kan sampai pukul 10. Jadi biarlah kita dapat manfaat di dalamnya. Baik. Apa tajuknya hari ni? Tajuk apa ni bagi kat saya? Siapa yang kontak PA saya ni? Mana tajuk ni? Apa tajuk saya? Ramadan. Allah. Tajuknya Ramadan, tapi bibil ni lain dia tak.
tapi alhamdulillah bila kita ini sudah berada dalam pintu gerbang Ramadan. Kita dalam bulan Rajab dah penghujung dah, tuan-tuan dan puan-puan. Puluhan tahun tuan-tuan dan puan-puan dapat melalui bulan Rajab. Masuk je bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami bulan Ramadan. Tapi cuba kita tanya diri kita sama-sama. Berapa puluh kali tuan-tuan dan puan-puan dapat melalui dan bertemu Ramadan yang Allah Ta'ala izinkan? Yang kita minta untuk dapat berjumpa dengan Ramadan, Allah izinkan tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin di antaranya ada yang dah 40 kali, ada yang 60 kali berjumpa Ramadan, ada yang 70 kali jumpa Ramadan, ada yang 80 kali jumpa Ramadan. Tetapi tolonglah kita jawab dengan jujur dalam hati masing-masing. Setelah kita bertemu dengan Ramadan, yang kita inginkan, yang kita mohon, yang kita minta, menangis kita agar dapat jumpa dengan Ramadan. Tetapi setelah selesai Ramadan, bagaimana keadaan diri kita, tuan-tuan dan puan-puan? Adakah Ramadan itu benar-benar menjadi bulan terbiyah yang menterbiah saya dan tuan-tuan dan puan-puan? Seperti yang mana Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang imam-imam selalu baca, yang mana Allah Ta'ala sebutkan akan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua orang dah hafal ayat ni kerana dah lalu Ramadan. Orang beriman, orang-orang berbau sempak yang beriman, difardukan ke atas kamu akan Ramadan, yakni puasa Ramadan ke atas kamu seperti mana difardukan ke atas umat-umat yang sebelum kamu. Tujuannya adalah untuk apa, tuan-tuan dan puan-puan? La'allakum tattaqun, agar saya dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian mencapai maqam muttaqin, iaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Mal makna taqwa? Apa dia taqwa? Kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang tanya kita taqwa ni apa dia? Nak jawab apa kita taqwa ni? Jadi kalau orang utara panggil taqwa juga. Saya orang utara, isteri saya orang Al-Ustaz. Kita panggil taqwa, tahu taqwa? Taqwa tu tahu. Ini taqwa. Tapi ini taqwa. Mal makna taqwa? Taqwa ni apa dia? Sehingga orang bertanya kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, Umar, apa dia taqwa? Umar jawab, taqwa adalah menjunjung perintah, meninggalkan larangan. Dia kata benar, betul lah tu. Tapi nak atau tidak engkau, aku mengajar ataupun memberitahu akan hakikat bagi taqwa. Apa dia hakikat taqwa? Umar, engkau berjalan di atas jalan yang mana di jalan tersebut hanya satu jalan, dan jalan tersebut gelap, dan jalan tersebut terdapatnya lubang-lubang, duri-duri yang berbahaya. Tetapi engkau hanya mesti melalui jalan tersebut, tak ada pilihan lain. Maka bagaimana engkau berjalan ya Umar? Maka jawab Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, niscaya aku akan berjalan dalam keadaan yang berhati-hati. Berwaspada aku kerana takut aku terpijak duri. Kerana takut aku termasuk lubang. Kerana takut aku terkena akan berbahaya. Maka aku akan jalan dengan berjingkit dan berhati-hati, wahai sahabat. Maka jawab Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Maka sahabat kata, kalau kau nak tahu hakikat taqwa tersebut, itulah dia. Apa dia? Hati-hati dalam menjalani kehidupan di dalam dunia. Hati-hati ketika bercakap. Hati-hati ketika memandang. Hati-hati ketika mendengar. Hati-hati ketika menyentuh. Hati-hati ketika melangkah. Segala perkara yang dilakukan dalam keadaan berhati-hati. Tersalah cakap, bercakap benda yang dimurkai Allah. Tersalah pandang, memandang perkara yang dibenci Allah. Tersalah sentuh, menyentuh perkara yang diharamkan oleh Allah. Tersalah langkah, melangkah ke tempat yang dimurkai oleh Allah. Maka itu bukan orang yang bertakwa. Menangis Umar Al-Khattab mendapat jawaban tersebut. Kerana tuan-tuan dan puan-puan dan saya hanya mengetahui takwa itu menjunjung perintah, meninggalkan larangan. Ya. Tetapi hakikat yang sebenarnya adalah lebih pada itu. Bukan sekadar menjunjung perintahnya dan meninggalkan larangan, tetapi bersungguh-sungguh, berhati-hati ketika menjalani kehidupan sebagai hamba Allah di dalam dunia ini. Bukan sekadar datang ke masjid, sembahyang berjamaah, kemudian balik, mulut kita berkata-kata perkara yang dibenci oleh Allah.
Mata kita memandang perkara yang dimurkai oleh Allah. Telinga kita mendengar perkara-perkara yang mengundang akan kemurkaan Allah. Tapi kita orang masjid, tapi kita datang puasa, kita jumpa Ramadan, kita bertarawih 20 rakaat, kita berpuasa, bersahur, berqiyamul lail. Tapi tidak berhati-hati ketika menjalani kehidupan sebagai hamba Allah. Maka kita belum lagi mencapai la'allakum tattaqun, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Berapa puluh kali Ramadan sudah kita jumpa. Adakah benar saya dan tuan-tuan dan puan-puan sudah menggapai maqam muttaqin? Adakah benar kita sudah mencapai matlamat Ramadan itu yang Allah sebutkan la'allakum tattaqun? Kamu puasa di dalamnya agar kamu mencapai maqam orang-orang yang bertakwa. Dalam puasa mungkin baiklah kita, tak? Baik tak ni semua dalam puasa? Baik tak? Nak bercakap tak mau, nak mengumpat tak mau, betul tak? Orang nak bercakap pasal orang tu, jangan ni tengah puasa ni. Tunggu buka puasa kan, dia kata, nampak? Ataupun baik sikit lebih lagi, nanti kejutlah ni bulan Ramadan, nanti tunggu lepas raya esok, kita sambung cerita. Tapi dalam ketika puasa, baik. Sebab itulah kelebihan Ramadan ni terdapat 5 perkara yang dipanggil kelebihan Ramadan, yang kalau kita fahami kelebihan tersebut, kita menggapai hikmahnya. Pertama, Ramadan Allah Ta'ala fardukan puasa tadi. Puasa adalah ibadat yang antara tertua di atas muka bumi, yang dilakukan oleh Nabi Adam AS hinggalah kepada kita. Nabi-Nabi terdahulu juga berpuasa. Maka puasa kita hanya difardukan oleh Allah dalam bulan Ramadan, tidak pada bulan yang lain. Kutiba alaikumusiyam, difardukan kamu puasa pada bulan Ramadan. Maka Ramadan istimewanya, dan di dalamnya berlaku peristiwa yang istimewa, di dalamnya berlaku perintah yang istimewa, hanya dalam bulan Ramadan Syahrul Mubarak. Maka sebab itu berlaku satu dialog antara seorang ayahanda kepada seorang anak perempuannya. Tengah malam lepas isyak, bapak dia cakap dengan anak, lawa anak ni, anak Tok Guru. Tok Guru bercakap pada anak, nak, abah akan hanya terima orang meminang kau, orang yang dia ni puasa tak tinggal tiap-tiap hari. Orang yang bangun malam tak tinggal. Dan orang yang mengkhatamkan Quran tiap-tiap hari. Ada tuan-tuan perempuan kat sini yang macam tu? Qiyamul lail tak tinggal tiap-tiap malam, puasa tiap-tiap hari tak tinggal, baca Quran khatam tiap-tiap hari, khatam tiap-tiap hari. Kalau ada, silakan meminang anak Tok Guru tu. Dalam keadaan guru bercakap dengan anaknya tu, lalulah akan anak murid lelaki lalu sebelah rumah, dengar. Maka esok datang meminanglah dia. Tuan Guru, saya bersedia nak minang anak Tuan Guru. Tuan Guru kata, betul kau sanggup? Syaratnya, yang pertama, puasa tiap-tiap hari tak tinggal. Alhamdulillah, dia kata. Bangun malam tak tinggal tiap-tiap malam. Alhamdulillah. Khatam Quran tiap-tiap malam. Alhamdulillah. Baik, aku terima pinangan kau. Pinang. Seminggu lepas pinang, seminggu lepas kahwin. Lepas seminggu kahwin, anak dia datang balik rumah Tok Guru mengadu kat bapak. Bah, suami saya ni bah, dia menipu bah. Membohong. Dia kata dia puasa tiap-tiap hari, tapi tiap-tiap hari dia makan, elok je saya masak tengah hari. Terkejut Tok Guru. Dia kata qiyamul lail tiap-tiap malam. Tak ada, dia tidur. Dan kemudian dia kata dia khatam tiap-tiap malam. Saya tak dapat tengok pun dia khatam Quran tiap-tiap malam. Tak ada. Dia bohong, Pak. Panggil suami kau datang sekarang. Orang mana tak suami? Orang berbau sempak katanya. Datang. Tanya kat menantu, apa yang jadi kau ni? Kau bohong abah, mengatakan sekian, tapi kau tak buat. Abah, apa yang saya bohong? Kau kata kau ni puasa tiap-tiap hari tak tinggal. Bah, memang saya tak tinggal. Habis isi kau kata kau makan tengah hari? Ya. Bukankah Rasulullah SAW menyebut dalam sabdanya, man shama Ramadan fa atba'u sittan min Syawal ka shaumud dahr. Siapa yang puasa sebulan Ramadan diikuti 6 hari bulan Syawal, umpama puasa sepanjang hari setahun.
Kena dah aku bapak betul, dia kata. Habis yang kau kata kau ni kiam mulai tiap-tiap malam, tapi kau tidur, Nabi dah kata, barang siapa yang salat isyak berjamaah dan subuh berjamaah di masjid, seumpama orang yang menghidupkan sepanjang malam, kena lagi aku kepada dia. Dan kau kata kau khatam Quran, tak ada pun. Nabi kata siapa baca Qul Huwallah 3 kali, khatam satu Quran. Abah dia kata kena 3 kali. Dipanggil anak, dia kata, nak, engkau bukan dapat seorang suami yang sekadar beramal, tetapi engkau dapat seorang suami yang alim. Bijak dia. Alim, beramal, yang bukan sekadar nak kerja puasa tiap-tiap hari tapi tak berkualiti. Tapi dia puasa setahun, bulan Ramadan, kemudian 6 hari Syawal. Dah. Tapi dengan puasa yang sempurna, dapat pahala sepanjang tahun puasa. Dan saya tidaklah mengatakan tuan-tuan dan puan-puan ni tak bayar puasa pula esok ni Puasa Khamis tak payahlah Ustaz, saya puasa setahun, Ramadan sekali, 6 hari tu cukup lah. Tak nak ceritakan kelebihan. Maka abah dia kata, baguslah kau dapat seorang suami yang bijaksana macam ni. Dia kata, ya tak? Alim lah. Sebab dia beramal dengan tahu. Kita beramal bukan tahu sangat, kita tiru-tiru. Dengar orang ni buat, kita ikut. Dengar orang ni buat, dengar kat Facebook ikut, dengar kat YouTube ikut, dengar kat TikTok ikut. Tapi bila orang tanya mana rujukan, TikTok, dia kata. Sebab tu saya kata, hargai majlis ilmu yang begini. Kerana dengan ilmu beginilah ilmu yang kita dapat itu ilmu yang sahih. Barang siapa yang dapatkan ilmu hanya sekadar daripada media sosial, ilmunya tidak sah. Kerana rukun ilmu itu diantaranya talaqi wal musyafah. Bertemu dengan guru dan menerima daripada mulut guru tersebut. Saya tak kisahlah kalau ada orang lain kata sah tak sah, wallahu a'lam, terpulang. Tapi datang menghadap guru, kalau Jibril dengan Nabi SAW bertemu Nabi dengan Jibril 23 tahun. Sedangkan Allah maha bijaksana, maha berkuasa, boleh bagi ilmu macam tu je kat Nabi. Tapi tak, Allah tunjukkan adab ilmu, menghadap guru untuk menerima akan ilmu. Ini nak berhenti azan ke tak? Berhenti azan? 2 minit lagi? Okey. So 2 minit lagi berhenti azan? Ya? Okey. So lepas azan, biar? Ke sambung? Oh sambung? Oh okey. Baik. Maka bila kita melihat akan kesungguhan dalam menuntut ilmu seperti Nabi dengan Jibril, maka tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah lepas ni ustaz-ustaz yang datang esok lusa tulat, sungguh-sungguhlah mengaji. Kalau ikut saya ni, saya punya ikut cara saya lah. Saya tak nak tuan-tuan dan puan-puan duduk jauh-jauh macam ni. Saya nak dekat-dekat dengan saya. Sebab kalau duduk jauh-jauh ni macam tak berkenan, tahu tak? Tak berapa nak berkenan dengan ustaz ni, duduk jauh-jauh. Kalau dekat, tanda berkenan, tahu tak? Jadi biar duduk dekat-dekat lah, akan datang. Kalau ada lagi lah saya dipanggil. Lepas ni takut jangan dipanggil ustaz tu lagi, dia bebel ni kat kita. Datang sungguh-sungguh mengaji, duduk depan-depan dekat-dekat. Kalau ni bila dekat-dekat ni, maka malaikat akan dekat dengan kita. Tapi kalau jauh-jauh begini, malaikat duduk jauh daripada kita. Tidak nampak akan kesatuan dan kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Ada tempat saya kat Shah Alam, belasan tahun saya mengajar. Sampai nak letih bercakap dah. Saya kata jangan, masjid adalah besar. Bersandar belakang-belakang jauh. Saya cakap macam sorang-sorang. Adalah seorang Pak Bilal depan saya. Saya kata bulan depan kalau saya datang lagi, kalau tak ada orang datang duduk ramai-ramai depan saya berkumpul macam buat kelopak bunga ni tak depan saya, maka saya akan berhenti bercakap, saya duduklah tunggu isyak. Tak sempat bulan depan Pak Nazir telefon, Ustaz, tangguh dululah kuliah Ustaz. Punya tak nak dengar cakap guru tu. Suruh tangguh kuliah, saya kata tangguh, berhenti terus. Kerana bila orang tak ada kesungguhan, bagaimana seorang guru nak bersungguh menyampaikan ilmu? Ya tak? Kat sekolah pun, kalau sekolah duduknya kat depan-depan tu kosong meja, cikgu nak ngajar tu malas. Ya tak? Okey, nak azan dah. Alright, silakan. Alhamdulillah. Maka sambungan sedikit daripada Ramadan, tentang kelebihan Ramadan tersebut. Antara besarnya Ramadan tadi kerana adanya as-siyam, adanya puasa. Maka barang siapa yang melaksanakan puasa tersebut dengan sempurna, Ramadan tersebut bila kita sempurna, bukan sekadar sempurnanya dengan tidak makan dan minum daripada siangnya, tetapi ia menjaga akan segala adab-adab dan tertibnya akan puasa tersebut.
Kita pun dah tahu bagaimana peringkat puasa dan sebagainya yang saya tidak mahu mengulangnya pada malam ini. Imam-imam ingatkan di atas mimbar, tiap-tiap kali masuk Ramadan tentang puasa, kelebihan puasa, tingkatan puasa, puasa umum, khusus dan khawasul khusus dan sebagainya. Tak perlu kita ulang perkara itu. Tetapi yang kita nak adalah mengetahui kelebihannya tidak mencukupi. Tetapi kita mengejar dan melaksanakan kesempurnaan untuk kita mendapatkan akan apa yang dijanjikan oleh Allah ke atas kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka lebihnya Ramadan, di dalamnya puasa, kemudian di dalamnya Allah Ta'ala turunkan unzila fihi al-Quran. Turun Quran dalam bulan Ramadan. Quran perkara yang besar, mukjizat yang teragung di antara mukjizat-mukjizat yang lain ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Kerana unzila fihi al-Quran, diturunkan dalam Ramadan itu Quran, hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai cahaya petunjuk, nur yang membawa petunjuk kepada saya dan tuan-tuan dan puan-puan selama hidup kita daripada datangnya 1400 tahun dulu sampai akhir, Quran lah. Maka Allah tak pilih bulan lain sebagai bulan perasmian turunnya Quran, melainkan Allah memilih Ramadan sebagai bulan nuzulul Quran. Kita ra'i nuzul Quran, cuti. Buat majlis khatam tadarrus dan sebagainya. Buat ceramah nuzul Quran, sambutan nuzul Quran. Tetapi selepas itu apa yang kita lakukan dengan Quran? Adakah benar Al-Quran menjadi panduan dalam hidup kita? Adakah benar Al-Quran yang kita katakan sebagai imam kita? Ataupun kita hanya mengambil Quran kerana Ramadan, mengambil Quran ketika memerlukannya, tetapi tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai selimut dalam kehidupan. Quran hanya sekadar pilihan, bukan keutamaan. Tetapi Ramadan menyambut nuzul Quran dan sebagainya. Maka kalau nak tahu tuan-tuan dan puan-puan, Ramadan kita itu cemerlang, lepas Ramadan kita dengan Quran semakin akrab. Ramadan kita akrab, lepas sembahyang baca Quran, lepas tarawih ambil Quran, tadarrus dan sebagainya, di rumah baca Quran. Tapi lepas Ramadan, adakah masih sama lagi kita dengan akhlak kita dan akrab kita dengan Quran atau tidak? Kalau tak sama, bermaksud kita hanya berlakon dalam bulan Ramadan. Ramadan itu pentas, ramai pelakon-pelakon yang termasuk kita. Maka kalau lepas Ramadan, saya dan tuan-tuan dan puan-puan masih boleh khatam lah sebulan sekali, khatam seminggu sekali. Nak capai khatam macam Imam Syafi'i, bulan Ramadan khatam berapa kali? Sehari dua kali. Sehari dua kali, tuan-tuan. Pagi sekali, malam sekali, malam sekali, pagi sekali. Ramadan je 60 kali khatam Imam Syafi'i. Kita nak khatam sehari sekali. Bukan khatam sehari sekali, Ustaz. Sehari tak sekali, dia kata. Nak khatam Quran, dapatlah macam tadi, ya tak? Baca Qul Huwallah, dapat dah khatam. Tapi nak bertemu dengan 6,236 ayat, 114 surah, dan 1,020,000 huruf Al-Quran. Quran ada 1,020,000 huruf. Kita sendiri yang baca Quran puluh tahun pun mungkin tak tahu hurufnya berapa. Sebab nak bilang, tak bilang. Bukan kata bilangan Quran seluruhnya, Al-Fatihah punya huruf pun mungkin kita tak pernah kira dalam seumur hidup kita. Kalau nak tahu pun sekarang, Google je. Tapi Imam Syafi'i hitungkan apa yang terkandung dalam Quran, huruf-hurufnya. 1,020,000 huruf Al-Quran. Imam Syafi'i khatam tiap-tiap hari 2 kali dalam bulan Ramadan, Syahrul Mubarak. Dan bulan selain Ramadan, khatam sehari sekali. Macam mana kita? Tuan-tuan dan puan-puan, dapat tak khatam sebulan sekali? Boleh? Seminggu sekali? InsyaAllah. Nak jawab apa lagi? InsyaAllah ya lah. Betul tak? 3 hari sekali? InsyaAllah. Tiap-tiap hari? InsyaAllah lah. Betul tak? Boleh. Boleh. Saya bercakap, bukan orang kata apa, cakap-cakap ni. Tak. Saya pernah berusaha untuk memohon kepada Allah rezekikan. Nak rasa sangat nikmat khatam sehari sekali. Nak rasa. Sebab kata Imam Syafi'i boleh, ulama-ulama dulu zaman Imam Nawawi kata aku pernah jumpa paling maksimum seorang ulama khatam Quran sehari 4 kali. Allah, saya kata ya Allah hebatnya. Jawapan kita hari ni mesti kata, diorang tak buat kerja lain kot. Imam Syafi'i tak buat kerja lain, buat kitab, mengajar kat masjid, mengajar kat universiti, meniaga pula, jaga isteri, jaga anak, sempat khatam. Dia bukan soal sempat tak sempat, tuan-tuan dan puan-puan, dia soal barakah tak tempat masa yang Allah bagi pada kita.
Cuba Ramadan. Buat. Lepas subuh tu, rehat kejap. Lepas tu siap pukul 8 mula baca Quran. Mula. Ya Allah, bantulah, nak sangat, teringin sangat nak dapat. Bukan sebab nak kata kita hebat. Tak hebat kita. Allah yang bagi. Baca pukul 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Zuhur, saya berhenti kejap. 2, 3. Khatam. Jadi kita boleh 7 jam dalam sehari khatam. Boleh sebenarnya. Orang kata, alah, baca laju. Bukan soal baca laju dah. Kita cuba sefasih mungkin, semana yang semaksimum boleh laju, jangan laju sangat. 7 jam khatam. Maksudnya benarlah Al-Imam Syafi'i, dia lagi lancar pada kita, lagi fasih pada kita, khatam sehari 2 kali. Dapat. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan pun tahun ni, masuk Ramadan, cuba doa ke Allah. Minta. Ya Allah, teringin nak rasa khatam Quran macam Imam Syafi'i. Dapat. Tak nak cerita lebih. Cuba. Minta ke Allah, dapat. Jadi, bila kita bercakap tentang Imam Syafi'i khatam, maka kita dah pernah laluinya. Sama ada nak buat tiap-tiap hari, ataupun paling kurang dapat rasa sekali dalam bulan Ramadan, khatam dalam masa sehari. Allah, Allah, tuan-tuan dan puan-puan, ni'mat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Sebab tu saya cerita. Ni'mat yang Allah Ta'ala bagi, maka sebutkanlah. Bukan tujuannya kerana nak mengatakan kita hebat. La. Tujuan nak mengatakan kita hebat, bagus. Tak. Nak ceritakan yang Allah Ta'ala izinkan jikalau kita mahu. Allah bagi. Jadi, dalam bulan Rejab ni, Sya'ban, kita berlatih dulu. Dan banyakkan Quran, fasihkan Quran, cari jalan dapat khatam seminggu sekali. Yang dipanggil sebagai mengkhatamkan mengikut fahmi bisyuq. Ya, 7 hari dapat khatam 1 Quran. Panjang umur akan datang, kalau saya diizinkan datang lagi sini, saya akan share bagaimana kaedah fahmi bisyuq. Fahmi bisyuq. Ada 7 huruf. Yang mana daripada huruf Fatihah sampai surah apa, surah apa sampai surah apa, surah apa sampai surah apa. Kalau kita ikut saja susunan tu, 7 hari khatam. InsyaAllah. Kalau ada rezeki, kita jumpa, saya bagi. Fahmi bisyuq. Kaedah fahmi bisyuq. Ya, ulama dah susun dah. 7 hari khatam. Subhanallah. InsyaAllah. Itu kalau ada rezeki, tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa akan datang. Okey? Baik. Maka Ramadan adanya Quran turun dalamnya. Besarnya Ramadan, besarnya Quran, Allah pilih perasmian bulan Ramadan. Yang ketiga, bulan Ramadan ini Allah pilih khas. Besarkan bulan itu dengan kebesaran adanya satu malam Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Tak ada pada malam lain, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hanya bulan Ramadan. Yang adanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang tuan-tuan dan puan-puan pun tahu dah perkara tersebut. Tetapi soalnya, tahu adakah sudah mencukupi ataupun kita nak menikmatinya dan merasainya. Al-Imam Syafi'i menyebutkan, barang siapa yang menghidupkan Ramadan dari malam awalnya hingga malam terakhirnya di malam Syawal, maka dia tidak dikecualikan daripada bertemu dengan Lailatul Qadar. Imam Syafi'i menambahkan lagi pula syaratnya, yang menghidupkan malam pertama hingga malam akhir Ramadan dengan menghidupkan qiyam Ramadan, yakni tarawih sebanyak 20 rakaat pada tiap-tiap malam. Masjid ni 20 ke 8? 8. No problem. 2 pun okey. 8 okey. Sebab tak mampu nak buat banyak-banyak, 8. Lepas tu balik rumah sambung. Kalau saya tak bagi masjid buat 8. Mesti buat 20. Soal yang tak larat, berdiri, duduk. Yang tak larat duduk, baring kat belakang tu. Mengiring. Yang lepas ni, tahun ni penuh pula orang berbau sempak mengiring kat belakang tu. Boleh. Tak mampu berdiri, duduk. Duduk, mengiring. Tapi malulah kita nak mengiring tak. Takut orang solat jenazah pula kata kita. Tapi nak ceritakan, boleh. Apatah lagi solat sunat. Maka apa alasan kita untuk mengatakan tak mampu nak buat 20? Maaf, saya bukan nak kita berkelahi 28, 8, 20. Tak payahlah. Sebab orang ada 2 jenis orang. Satu dia bergaduh 28, 8, 20 dengan 8, 8 dengan 20. Seorang lagi pula dia tak bergaduh langsung. Senang hati dia kata. Saya tak berdosa, Ustaz, tak bergaduh apa pun. 20 pun tak, 8 pun tak. Lagi selamat dia kata. Yang buat 20 bergaduh dengan 8, yang 8 bergaduh dengan 20. Tak payahlah bergaduh. Yang terbaik Pak Imam, kita buat 28 terus. Tak?
buat 28 tahun ni takut Pak Imam seorang atau dengan Pak Imam sekali, tak ada. 20 rakaat kerana mengikut keafdalan. Tahun 1999 berhimpun ulama, mufti, timbalan mufti, imam besar masjid-masjid negeri dalam Malaysia dipanggil berhimpun satu dunia di Universiti Al-Azhar Syarif tahun 1999. Semata-mata untuk bermusyawarah tentang tarawih. Sebab rupa-rupanya bukan kat Malaysia sahaja terbit isu 20, 8, 20 satu dunia. Maka terpaksa buat satu resolusi untuk nak menyelesaikan perbalahan 20 dengan 8. Maka keluarlah setebal ini keputusan majlis perbincangan mufti-mufti seluruh dunia dan imam-imam besar dengan dalil, dengan nas dan sebagainya. Maka semua seluruh dunia sepakat 20 rakaat berjamaah. Kerana mengikut akan fatwa dan juga mengikut akan perkataan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang melakukan satu bid'ah. Bila dengar bid'ah, orang tak ngaji dia gaduh. Bid'ah? Bid'ah Nabi tak buat, tak boleh buat. Itu orang cakap macam tu maksudnya tak cukup mengajilah. Bila bid'ah ni, Umar buat bid'ah yang terbesar di zamannya. Kerana dia memikirkan maslahah ummah. Zaman Nabi tak buat 20 rakaat jemaah tu tak. Sempat Nabi buat berjamaah 3 malam, 8 rakaat, kemudian Nabi balik. Hari keempat Nabi tak keluar rumah lagi dah. Kerana khawatir kalau keluar juga Jibril turunlah kefarduan solat tarawih tiap-tiap malam. Jenuh gitu. Kalau fardu tarawih tu pengsan. Maka zaman Abu Bakar buat sama 8, kemudian malam keempat masing-masing buat. Sayyidina Umar melihatkan tak nampak kesatuan. Lepas tu saya kata nak bersatu tu, rapat. Maka buat musyawarah, panggil beribu sahabat, bincang. Nak buat macam mana kita ni? Maka akhirnya keluarlah perkataan para sahabat setuju dengan Umar, mengatakan kita kena buat jamaah, dituntut untuk berjamaah. Tapi berapa rakaat? Ada kata biar 40, biar kata ni. Tak. Panggil orang yang paling berhak untuk memberitahu kepada kita, yang paling akrab dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ummahatul mukmin. Panggil. Bertanya bagaimana qiyam Ramadannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah kata, aku melihat Nabi bangun malam ataupun qiyam Ramadan tarawih ya, tidak pernah kurang daripada 20 rakaat pada tiap-tiap malam. Tak pernah kurang. Boleh jadilah lebih. Maka Umar ambil perkataan tu tanpa berbicara lain. Mengumumkan bahawasanya 20 rakaat berjamaah muakkad, dituntut kepada selia jamaah pada bulan Ramadan. Muakkad, sunat muakkad. Bermula zaman tu 20 rakaat dilakukan. Sampailah zaman khalifah dan khalifah selepasnya 20 rakaat. Sehinggalah berlaku satu zaman orang Mekah datang ke Madinah, orang Madinah pergi ke Mekah, orang Madinah pergi ke Mekah. Bila Ramadan bertanya kepada orang Mekah, bagaimana kalian melaksanakan tarawih? Orang Mekah kata kami berjamaah 20 rakaat, tapi tiap-tiap 4 rakaat kami akan berhenti berehat, bertawaf pusing akan Baitillah 7 kali, melakukan tawaf sunat. Habis tawaf sunat, sambung balik 4 lagi jamaah. Habis 4 jamaah, tawaf 7 kali lagi. Sampai selesai 20 rakaat. Masya Allah. Orang Madinah dengar, Allah, Allah, cemburunya kami. Kami kat Madinah nak tawaf macam mana? Tak ada tempat untuk bertawaf. Maka orang Madinah musyawarah, kita buat macam ni. Lepas 4 rakaat berjamaah dengan imam, rehat, masing-masing kerjakan 4 rakaat pula bersendirian. Habis bersendirian 4 rakaat, sambung lagi 4 rakaat dengan imam. Maka total bayangkan bukan lagi 20 rakaat. 40 rakaat dilakukan oleh Ahlul Madinah. Kerana cemburu dengan orang Mekah yang dapat bertawaf keliling Baitillah. Agak-agak kita pada hari ni nak buat macam tu. Lepas 4 rakaat, Pak Imam kata kita rehat, buat 4 rakaat masing-masing ya. InsyaAllah Pak Imam, kita orang pergi more je lah.
Punya hebatnya ulama ataupun orang-orang dulu. Lepas tu saya kalau ceramah tak sebut orang dulu. Orang dulu hebat. Kekuatan mereka dalam mentaati Allah dan mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih hebat pada kita. Sedangkan kita pada hari ini ramai yang mendabik dada ahli sunnah. Ikut Nabi, tapi tak sebenar-benarnya mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amal. Maka hari ini orang berbau sempak, insya-Allah. Kalau tak dapat pun jamaah 20 rakaat, tak apalah, nak buat macam mana. Tidak ada paksaan dalam amal-amal yang tatawwu' ataupun amal nawafil ini. Tetapi kesungguhan kita sendirian pula. Untuk melakukan lepas balik rumah, sambung lagi 12 rakaat di rumah. Buat 2 rakaat rehat, 2 rakaat rehat, 4 rakaat rehat. Boleh. Kerana waktunya sehingga subuh. Untuk nak melakukan salat tarawih. Kerana apa saya kata begini tuan-tuan dan puan-puan? Kerana kita bersungguh-sungguh minta ke Allah panjang umur jumpa Ramadan. Tapi dah jumpa Ramadan, apa kesungguhan yang kita buktikan? Ya Allah, jumpa Ramadan, ya Allah, nak jumpa sangat Ramadan. Dapat Ramadan, sama juga amal kita seperti mana sebelum Ramadan. Maka apa kesungguhan kita dan bukti kita sebagai tanda bersyukur kepada Allah dengan nikmat Ramadan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Ini kesungguhan tuan-tuan dan puan-puan, saya katakan. Berjihad, mujahadah. Kerana orang beriman ni perangai dia dua. Walladzina hajaru wajahadu. Dia berhijrah, berubah daripada tak baik kepada baik, baik kepada lebih baik, dan wajahadu, dan mereka bersungguh-sungguh dalam jalan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kelebihan bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, tuan-tuan dan puan-puan, adanya akan Lailatul Qadar. Dan kita nak dapatkan kelebihan tersebut, Imam Syafi'i kata, walaupun tak dapat bangkit malam, la qiyamul 2/3 malam, 1/3 malam dan sebagainya, tetapi dapat menghidupkan malam tarawih. Tiap-tiap malam 20 rakaat tak tinggal, kata Imam Syafi'i, maka tidak dikecualikan dia daripada bertemu dengan Lailatul Qadar. Dapat Al-Qadar. Dan dapat Al-Qadar ada 2 jenis. Satu mendapat Al-Qadar secara umum, satu mendapat Al-Qadar secara khusus. Yang secara umum, yang siapa menghidupkan tiap-tiap malam Ramadan tidak akan terkecuali, kerana antara satu malam daripada malam Ramadan akan berlakunya Lailatul Qadar. Siapa yang beramal dapat, insya-Allah. Satu lagi yang mendapat Lailatul Qadar secara khusus, yang mendapat tanda-tanda kebesarannya, yang mendapat kelebihan demi kelebihannya, yang Allah saja yang mengetahui, dan badan tuan yang punya badan melaluinya yang mengetahui. Yang kata dapat tengok pokoknya, sujud dan sebagainya. Tapi jangan main-main, pokok sujud ni banyak agak. Ribut pun pokok sujud ke bawah agak. Malam tadi Pak Imam saya dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Pokok semua ke atas jalan. Rupanya ribut malam tadi. Saya dapat tengok air beku. Saya kata tiap malam tengok air beku dalam freezer tu. Bukan soal tu tuan-tuan dan puan-puan. Soal kelebihan yang Allah Ta'ala bagi, macam almarhum Pak Cumik. Orang kenal lah sekarang Pak Cumik selepas dia dah meninggal. Masa hidup tak berapa nak kenal. Almarhum Pak Cumik, pokok sena Kedah, guru kita. Dia kata pengalaman dia ketika umurnya lebih kurang nak masuk 40. Mendapat akan Lailatul Qadar. Dia cerita. Ini ketika saya pergi ke rumah dia. Dia pokok sena. Dia kata, Pak Cu tengah buat kerja malam tu. Dah 10 malam akhir. Dah 7 lekor lah. 10 malam akhir lah. Dia kerja dulu. Dia kerja potong pokok kayu. Potong kayu. Maka di rumah tuan dia. Orang Islam, rumah tuan. Tuan dia lepas main tarawih apa semua tu, duduk dengan isteri dia tengah minum di bawah pokok moktan. Tahu pokok moktan? Rambutan lah, moktan lah. Pokok rambutan. Duk minum teh apa semua. Pak Cu tengah potong pokok kayu. Sebab nak dekat dah hujung, nak kat raya, nak buat kayu api. Ketika itu dia kata, dia memandang suami isteri yang tengah minum teh tu. Dia tengok, dia buat kerja. Dia pandang lagi, keadaan mereka yang sedang minum tu berhenti. Berhenti. Pause. Stop. Tak gerak. Dia pandang. Tapi dia kata, tak apa lah. Dia potong. Pandang, macam tu. Tak gerak. Dan heningnya malam tu, satu angin pun tak gerak. Down. Senyap. Dia kata, bila Pak Cu nampak macam tu, tak tunggu lama dah. Tolak tepi kayu-kayu tu semua. Bersih badan. Allahu Akbar. Dan dia tak ingat berapa puluh rakaat yang dia dapat buat. Dia tak ingat.
Semayang, salam, naik, semayang, salam, semayang, doa. Dan dia habis semua tu, sambung balik kerja. Ketika dia nak sambung balik kerja, baru nampak orang yang tadi duduk tergantung, baru nampak minum. Maksudnya dia kata al-qadar, kalau dapat kepada seseorang secara khusus, waktu terhenti. Waktu stop. Orang yang duduk tu rasa baru saat 2-3 saat kot. Tapi dia dapat buat puluhan rakaat. Kuasa Allah Ta'ala. Start kot tu dia kata, dia mendapat kelebihan al-qadar tersebut. Kerana Imam Ghazali kata, orang yang dapat al-qadar, dia akan dapat ilmu laduni dan sebagainya. Sejak pada tu dia menjadi orang yang salih, menjadi orang alim, sehingga dikenali sebagai Al-Arif Billah, Pak Sumit atau Tuan Guru Haji Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala alaih. Menjadi serbuan para ulama dunia datang bertemu dengan dia untuk nak mengambil ilmu, sedangkan dia bukan sesiapa, hanya orang pokok senar yang duduk di pokok senar puluhan tahun, yang orang kampung pokok senar hanya kenal dia sebagai tukang ubat, tetapi hakikatnya adalah orang yang alim yang menyampaikan ilmu. Dan saya menerima buku tulisan tangan dia sendiri, ada 5-6 jilid diberikan kepada saya dan simpan di rumah. Ada kok buku tulisan tangannya di dalam bahasa Arab. Ini kelebihan orang yang mendapat al-qadar. Dan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dan saya, tahun ni Allah Ta'ala rezekikan bertemu dengan Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. InsyaAllah. Nak dapatkan, berdoa ke Allah. Bila masuk saja Ramadan, dan pun sekarang, saya sekarang dah mula dah. Selain pada doa, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban, wa ballighna Ramadan, saya akan tambah, wa ballighna Lailatul Qadar. Dan sampaikan kami dengan Al-Qadar. Masuk saja malam pertama Ramadan, doa, Allahumma laqina bil lailatul qadar wansurna bil ibadati tilka id. Ya Allah, pertemukan kami dengan Lailatul Qadar dan bantu kami untuk beribadah sewaktu berlangsungnya Lailatul Qadar. Baca tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, agar Allah izinkan kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Ini kelebihan Ramadan, dan kita tak nak sekadar memikir dan menyebutkan, tetapi kita nak menikmatinya. Kerana Ramadan bulan hidangan yang Allah hidangkan kepada para pencintanya dengan amal salih, dengan amal kelebihan yang mana Allah Ta'ala kurniakan khusus di dalam bulan Ramadan kepada kita. Alangkah ruginya kita, tuan-tuan dan puan-puan, seandainya bertemu Ramadan tetapi setelah berpisah dengan Ramadan, tidak ada yang mendapatkan kepada kita melainkan kerugian, kerana kita mengalpakan dan melekakan akan Ramadan. Maka insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, cukuplah sampai situ. Kelebihannya banyak, tapi saya cerita sampai situ cukuplah, ya. Mengaji jangan lama-lama, betul tak? Lama-lama nak buat apa? Ya tak? Biar 40 minit cukuplah. Yang penting ada manfaat walaupun sedikit, dan ada barakahnya, ada rahmatnya dan kelebihannya insya-Allah. Yang Allah sahaja yang mempunyai ilmu, bukan saya, bukan tuan-tuan dan puan-puan. Maka kita memohonlah kepada Allah yang Maha Ilmu agar Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ilmu nafi' fi dunia wal akhirah, dan kita menjadi hamba Allah yang alimin wal amilin, yang berilmu dan yang beramal dengan ilmu tersebut insya-Allah. Cukuplah sampai situ dulu. Mohon ampun maaf atas kesalahan, kesilapan, tutur bahasa, menegur, mengingatkan, membebel dan sebagainya. Minta ampun maaflah. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada saya dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, agar selepas ini kita menjadi orang yang benar-benar merebut akan peluang nikmat berada dalam majlis ilmu dan taman-taman syurga ini insya-Allah. Cukup sampai situ dulu. Jumpa lagi di masa yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.